Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada tuan rumah Haji Husaini, terima kasih kepada malam ni menhostkan program tilawah kita pada malam ni, program Quran Circle kita pada malam ni. Alhamdulillah tadi kita telah sama-sama baca semua. Rasanya semua dah baca dengan baik. Kita dah ada improvement dari segi tajwid bacaan. Kepada semua yang hadir pada malam ni, dan tak lupalah kepada ustazah yang ada kat situ tu, moga-moga jangan ingat sangat pada ustaz. Dan juga Haji Pengiran Idris. Apa khabar Pengiran? Haji Idris, Haji Husaini tuan rumah, Haji siapalah Haji lagi ni, saya pun tak pasti ni siapa yang ada pada malam ni. Tapi moga-moga semua kita alhamdulillah dapat sama-sama ikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni, dan kemudian kita sama-sama insya-Allah cuba untuk mengambil sebanyak mungkin pada malam ni daripada muka surat 15 dan juga 16 yang telah kita sama baca, dan kita akan cuba ambil apakah mesej-mesej penting yang ada dalam muka surat ni. Alhamdulillah kita dapat masih lagi dapat bersama setelah rasanya dah 7 kali ataupun 8 kali kita pada kali ni untuk kita menatap Al-Quran, mencari mesej-mesej utama. Semoga apa yang kita buat ni diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hidup kita lebih berkat, kerja kita lebih berkat. Moga-moga Allah Taala memelihara kita dengan usaha yang kita buat ini, insya-Allah. Jadi ayat pada malam ni ialah ayat 94 sehingga ayat 105 insya-Allah. Kita masih lagi dalam perbicaraan mengenai dengan orang-orang Yahudi ataupun Bani Israel. Jadi dalam ayat lepas kita telah tengok kan macam-macam lagi perangai Bani Israel. Antaranya ialah kita tengok mereka ni telah melaksanakan sebahagian daripada isi Taurat, dan juga mereka mengingkari sebahagian daripada isi Taurat yang lain. Mereka ni memilih-milih di antara apa yang mereka suka dan apa yang mereka tak suka. Jadi ada benda-benda kalau mereka suka mereka akan terima, kalau mereka tak suka mereka akan tolak. Jadi maknanya mereka ni tidak menerima Quran tu sebagaimana ianya adalah arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka menjadikan nafsu mereka ataupun pemikiran mereka sendiri menjadi penapis kepada apa yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka rasa sesuai mereka amalkan, apa yang mereka sesuai mereka ambil, dan apa yang mereka rasa tak sesuai mereka akan tolak. Jadi insya-Allah kita mulakan pada muka surat yang ke-15 iaitu ayat 94. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kanat lakumud darul akhirah indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakan jika sekiranya bagi kamu itu negeri akhirat, jika sekiranya negeri akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu khusus untuk kamu sahaja, khalisatan min dunin nas. So kita tengok sikit kan Arabik dia. Kul katakan in kanat lakumud darul akhirah. Lakum tu bagi kamu, ad-darul akhirah maknanya negeri akhirat. Indallah yang ada di sisi Allah itu khalisah. Khalisah maknanya khusus. Khalisah khalisatan maknanya untuk kamu sahaja. Perkataan khalisah ni daripada sinilah lahirnya juga perkataan ikhlas. Bila kita sebut ikhlas, maknanya ikhlas tu maksudnya kita memberikan sesuatu, membuat satu benda hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi khalis ni maknanya khusus. Khalis ni maknanya tidak bercampur aduk. Kalau bahasa Arab juga dikata madu tu khalis, maknanya madu tu tidak bercampur dengan gula. Madu pure honey
100% lah macam tu. Kemudian jadi Allah SWT kata, katakan jika sekiranya akhirat ini hanya khusus untuk kamu saja, min dunin nas, dan tidak ada untuk orang lain, maka Nabi kata, Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi SAW kata, fatamannawul mauta. Fatamannawul mauta maknanya kalaulah kamu rasa macam tu, maka hendaklah kamu cita-citalah mati, bercita-citalah mati, in kuntum sadiqin, kalau kamu rasa itunya adalah betul. Okey, jadi maknanya di sini benda ni ataupun ibarat ini, bentuk ini nama dia bentuk mubahalah dalam bahasa Arab. Mubahalah ni maknanya cabaran. Kita Nabi disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya mencabar orang-orang Yahudi ni, supaya mereka ini bercita-cita untuk mati. Jika sekiranya mereka rasa bahawa apa yang mereka iktikad mereka percaya itu adalah betul. Jadi adakah orang-orang Yahudi bercita-cita untuk mati? Maknanya Nabi kata kepada dia, katakanlah aku sanggup mati. Macam tu, kalau jika sekiranya akhirat ni khusus untuk kamu saja. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam ayat 95, walan yatamannahu abada. Dalam bahasa Arab, lan situ waw tu tidak, lan tu lam nun, maknanya tidak selama-lamanya. Maknanya orang-orang Yahudi ni tidak selama-lamanya akan bercita-cita, tidak akan mengingin-inginkan abada, selama-lamanya, bima qaddamat aydihim, dengan apa yang telah mereka buat oleh tangan-tangan mereka. Maknanya oleh kerana dosa-dosa, mereka tahu apa yang mereka lakukan, jadi mereka sedar bahawa apa yang mereka lakukan adalah tidak betul. Ini satu keistimewaan orang Yahudi yang Allah SWT sebut, iaitu mereka ni sebenarnya tahu apa yang mereka lakukan ini adalah tidak betul. Jadi kerana itu apabila Nabi SAW suruh mereka ni bercita-cita untuk mati, inginkan mati, mereka tidak buat benda tu. Wallahu alimun bizzalimin, Allah Taala tahu dengan orang-orang yang zalim. Dalam beberapa hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, saya rasa ada kan, itu ramai kita ada beli rasanya Ibnu Katsir. Di samping ada juga dalam tafsir Fi Zilal pun ada, Ibnu Katsir pun ada, iaitu menyebutkan tentang hadis yang menyebutkan tentang apa yang berlaku ni, iaitu Nabi SAW berkata, jika sekiranya orang-orang Yahudi menyahut seruan Nabi itu, menyahut permintaan Nabi itu, iaitu Nabi mengata, mintalah mati kepada Allah. Jadi mereka tak minta mati itu sebab mereka takut. Tapi Nabi kata, jika sekiranya mereka minta mati pada ketika itu, nescaya Allah SWT akan matikan mereka pada ketika itu juga. Jadi mereka tahu bahawa benda ni Nabi Muhammad SAW itu adalah betul, cuma mereka tidak menerima kerana kesombongan mereka. Kemudian Allah SWT sebut lagi dalam ayat 96, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin, sesungguhnya kamu akan dapati wahai Muhammad, wahai semua orang Islam semua, bahawa orang-orang Yahudi ni adalah di antara orang-orang yang paling bercita-cita untuk hidup. Mereka ni sangat suka kepada untuk hidup atas dunia ni. Wa minal ladzina asyraku, dan lebih lagi daripada orang-orang yang syirik. Maksud kat sini ialah orang-orang yang syirik, iaitu orang-orang yang menyembah berhala. Orang-orang yang menyembah berhala ni, mereka ni memang tidak ada bagi mereka syurga, tak ada bagi mereka akhirat, tidak ada bagi mereka hidup selepas mati. Tetapi orang-orang Yahudi ni, mereka ni adalah orang-orang yang tahu bahawa hidup selepas mati itu wujud. Tetapi mereka ni dalam keadaan tahu mereka ni melakukan kejahatan di atas muka bumi. Oleh kerana itulah mereka ni takut sangat nak mati. Jadi mereka ni sangat bercita-cita untuk hidup, bahkan lebih daripada orang-orang yang syirik. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin. Allah kata mereka ni bercita-cita kalau boleh nak hidup selama 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi an yu'ammar. Allah Subhanahu Wa Taala kata kat sini, iaitu dia kata masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka daripada azab. Maknanya langsung tidak akan ni. Jadi kat sini kita tahu kan perangai orang Yahudi macam tu, bahawa kita ni sebenarnya, kita ni yang penting bagi kita ialah tak perlunya umur panjang ataupun umur pendek. Yang pentingnya ialah kita ni melakukan amalan yang baik. Jadi kalau kita tanya sekarang ni, kita ni takut mati tak takut mati? Macam mana pengiran? Takut mati tak takut mati? Haji Husaini macam mana? Takut mati ke tak? Jadi kita sepatutnya tak takut mati.
Kalau orang takut mati sebenarnya orang tu tidak bersedia. Dan Nabi SAW sebut dalam satu hadis dia, orang yang takut mati ni lah, penyakit takut mati ni lah sebenarnya di antara sebab-sebab kenapa orang Islam ni mundur. Kenapa orang Islam ni jadi dimakan oleh bangsa-bangsa lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dia kata bahawa tatada'a alaikumul umamu kama tatada'a al-akalatu ala qas'atiha. Nabi kata nanti akan berlaku pada akhir zaman di mana umat-umat seluruhnya, iaitu bukan Islam, orang-orang bukan Islam akan berkerumun kepada kamu sebagaimana orang-orang yang lapar sedang berkerumun kepada makanan. Kemudian sahabat-sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, adakah awamin killatin nahnu yauma idzin, adakah kerana kami sedikit pada ketika itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bukan, bahkan antum yauma idzin katsir, bahkan kamu pada hari itu sangat ramai, tetapi kamu telah terkena satu penyakit. Penyakit itu adalah, Nabi kata, al-wahnu. Penyakit itu bukan penyakit AIDS, bukan penyakit wabak, penyakit sesama burung ke ataupun apa tetapi penyakit al-wahnu. Jadi sahabat-sahabat bertanya Nabi SAW, peliklah kan, apa dia penyakit al-wahnu tu? Kemudian Nabi SAW kata penyakit al-wahnu itu iaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, iaitu cintakan dunia dan takutkan kematian, iaitu bencikan kepada kematian, tak suka mati, takut kepada mati. Jadi sahabat-sahabat semua, hadis ni memang kalau kita tengok memang berlaku kepada kita pada hari ni. Bukankah kita tengok orang Islam ramai 1.6 bilion, tetapi apa yang boleh kita buat atas dunia ni? Kita tak boleh buat apa-apa kan. Orang Yahudi hanyalah 30 juta atas dunia ni, tetapi dia boleh buat macam-macam. Dia boleh kuasai Hollywood, dia boleh kuasai banking, duit monetary atas dunia ni dia kuasai. Dia boleh kuasai kuasa besar dunia. Amerika tu yang walaupun Kristian tetapi sebenarnya digerakkan oleh Yahudi, mengikut telunjuk Yahudi. Jadi mereka boleh buat macam-macam. Sebab apa berlaku macam ni? Sebab orang Islam dah kena penyakit itu, al-wahnu, iaitu hubbud dunya, cintakan dunia, wa karahiyatul maut. Jadi orang-orang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam zaman dulu, mereka ni tak takut mati. Jadi mereka ni tak suka kepada dunia dan mereka ni tak takut mati. Bukan maknanya mereka ni bunuh diri, tapi mereka ni buat seolah-olah mati bagi mereka itu adalah tidak ada masalah bagi mereka. Jadi mereka buat apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa takut pada mati. Dunia datang kepada mereka, tetapi mereka tak cinta kepada dunia, tak letakkan dunia dalam hati mereka, tapi letakkan dunia dalam poket untuk dibelanjakan untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita macam tu ini sifat yang terbalik ni pada orang Yahudi lah, ayat 96. Okey, seterusnya Allah SWT kata ayat 97, Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Katakan, sesiapa yang menjadi musuh kepada Jibril, sesungguhnya dia ini telah datang menurunkan Al-Quran ini ke dalam hatimu dengan izin Allah. Begitu seterusnya. Jadi kat sini dalam ayat 97 ni Allah Ta'ala menceritakan sebenarnya orang-orang Yahudi ni dia ni sangat benci kepada Jibril. Bukan dia tak tahu Jibril tu adalah malaikat, tetapi sebab bagi dia Jibril ni di zaman dahulu Jibril ni telah membawa berita yang mereka tak suka, iaitu ketika dihancurkan Palestin, dihancurkan Baitul Maqdis oleh tentera Babylon, mereka ni yang bawa cerita tu adalah Jibril. Jadi mereka ni sangat benci pada Jibril. Jadi mereka ni pilih-pilih pula. Mereka kata kalaulah Mikail yang datang okey, tapi kalau Jibril datang tak nak lah, dia kata. Jadi dia tak faham, dia maknanya Jibril datang ni bukan Jibril datang kerana suka-suka hati Jibril ni nak datang, tapi Jibril datang ni adalah kerana arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Jibril datang kerana urusan Allah Taala, Mikail datang pun kerana arahan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jadi bagi kita Jibril ke Mikail ke, semua tu mereka ni menjalankan kerja yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada banyak kisah berkenaan dengan benda ni. Semasa Nabi SAW, semasa di Madinah, mereka ni selalu cerita. Dia kata kalau Jibril tak nak dia kata. Bila Nabi SAW cerita benda ni dibawa oleh Jibril, Jibril datang beritahu macam ni, mereka kata tak nak Jibril.
dia nak Mikail je. Sebab Mikail ni dia happy sikit lah, sebab Mikail ni adalah kita bagi benda malaikat yang membawa menjaga rezeki, malaikat yang membawa ni. Sebab orang Bani Israel ni memang orang materialistik kan. Dia ni benda-benda macam tu lah dia suka. Benda-benda Jibril ni bawa berita ni dia tak suka. Dia naknya makanan, dia nak hujan, dia nak benda-benda yang mereka suka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut kat sini, maka na adu wal Jibril, siapa yang memusuhi Jibril sesungguhnya Allah Ta'ala sebut ayat selepas daripada itu, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal fa innallaha aduwwul lil kafirin. Jadi bagi Allah sama je, siapa-siapa saja yang memusuhi Jibril, memusuhi Mikail ke, memusuhi mana-mana rasul, memusuhi mana malaikat, maka sesungguhnya dia adalah musuh kepada Allah. Allah Ta'ala musuh kepada dia. Dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW sebut, dalam hadis kursi, sesiapa yang man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi, sesiapa yang memusuhi waliku sesungguhnya aku memusuhinya, aku akan isytiharkan perang kepadanya. Jadi kat situ kat sini jadi Allah Ta'ala nak menjelaskan kepada kita bahawa sebenarnya kita ni tak boleh memilih-milih apa yang kita nak kan, siapa yang kita nak dan bagaimana. Yang pentingnya kalau benda tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena terima, tak kira daripada siapa je. Kemudian ayat 99 Allah Ta'ala kata, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wama yakfuru biha illa al-fasiqun. Seterusnya insya-Allah boleh baca ayat tu. Kemudian ayat 100, wa kullama ahadu ahdan nabazahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Maknanya setiap kali mereka ni orang Yahudi, mengapa setiap kali mereka ni mengikat janji, Allah Ta'ala kata mereka melanggarnya, sedangkan sebagian mereka tidak beriman. Jadi maknanya orang Yahudi ni, itulah perangai mereka kan, perangai mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga perangai mereka dengan manusia. Pada hari ni pun kita tengok kan, orang-orang Yahudi di Palestin yang dijajah, di Israel yang mereka kata tu, mereka ni sentiasa macam tu. Mereka ni tak pernah teguh janji kan. Kalau dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ni tidak menentu janji, menunaikan janji mereka. So apatah lagi dengan manusia yang mereka anggap manusia lain selain daripada mereka ni, Bani Israel ni, itu adalah lembu je bagi mereka, iaitu orang-orang yang boleh mereka pergunakan sesuka hati mereka. Kemudian ayat 101, walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'hum nabadha fariqum minal ladzina utul kitab kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang diberi kitab melemparkan kitab Allah itu ke belakang, seakan-akan mereka tidak tahu bahawa itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu habis, kita sekarang habis muka surat 101, habis muka surat 15. Kita masuk pula muka surat yang ke-16 insya-Allah. Kita masuk pada ayat 102.